Terima kasih, Tuan Pengerusi, Bapak Menteri. Saya ingin bangkit dua isu yang berkait dengan butiran 060 900. Ini berkait dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau SPAN. Isu pertama yang saya hendak bangkit ialah mengenai perlantikan anggota SPAN. Khususnya saya minta Yang Bapak Menteri memberitahu Dewan Yang Mulia ini, apakah kriteria yang diguna pakai oleh kementerian dalam perlantikan ke SPAN. Saya timbulkan soalan ini sebab saya dapati ada beberapa anggota SPAN adalah pengusaha-pengusaha atau perunding-perunding air. Dalam kata lain, SPAN tidak bebas tetapi di bawah pengaruh pemain-pemain industri. Kalau kita baca laporan tahunan SPAN untuk tahun 2008 yang saya ada depan saya sini, dan kita tengok muka surat 19 dan juga muka surat 24, kita dapati dua orang yang ada dalam SPAN. Seorang adalah pengarah eksekutif syarikat juru perunding SMHB. Kalau kita melawat laman web SMHB, kita dapati bahawa, dan saya baca dengan izin Tuan Pengerusi, the firm was involved in the development of water supply in Selangor, particularly Klang Valley since 1960. Dan SMHB juga menjadi pakar rujuk kepada interstate raw water transfer from Pahang to Selangor. Dan mereka juga merupakan pakar rujuk kepada beberapa projek-projek air di Malaysia. So, salah seorang lain anggota SPAN adalah rakan kongsi KPMG dan pengarah perkhidmatan penasihat perniagaan KPMG. Seperti yang diketahui umum, KPMG adalah firma perunding yang galakkan kerajaan negara membangun untuk menswastakan perkhidmatan air. Tuan Pengerusi dan Yang Menteri, masalah melantik peniaga dan perunding air untuk atau industri players menjadi pesuruhjaya SPAN ialah mereka akan menggunakan jawatan dan kuasa mereka sebagai pesuruhjaya untuk membuat keputusan demi kepentingan pihak swasta, dan keputusan ini mungkin bertentangan atau bercanggah dengan kepentingan negara atau rakyat. Kata lain, pesuruhjaya ini akan menggunakan kuasa mereka untuk pengaruhi dasar-dasar dan juga keputusan-keputusan kerajaan. Fenomena ini dipanggil regulatory capture oleh Richard Posner, seorang hakim dan juga seorang ahli ekonomi. Menurut Richard Posner, regulatory capture adalah satu fenomena di mana gamekeeper ataupun di sini regulator seperti SPAN turns poacher or at least helps the poacher. Dan beliau Richard Posner menekankan bahawa over time, dengan izin, regulatory agencies come to be dominated by the industries regulated and captured by the regulated firms. Oleh kerana fenomena regulatory capture ini, maka kerajaan harus was-was dengan pelantikan pesuruhjaya di SPAN. Soalan yang saya nak bangkit dengan Yang Bapak Menteri ialah, bolehkah Yang Bapak Menteri memberi jaminan kepada Dewan Yang Mulia ini, dalam perlantikan yang akan datang, pihak pengusaha atau perunding-perunding air tidak dilantik sebagai anggota SPAN. Isu yang kedua saya nak bangkit ialah mengenai laporan tanah runtuh Bukit Antarabangsa. Saya memang sedar bahawa laporan ini bukan di bawah tanggungjawab Kementerian Yang Bapak Menteri, tetapi laporan awal yang dikeluarkan di media tempatan menunjukkan bahawa punca atau principal cause of the landslide, tanah runtuh ini di Bukit Antarabangsa, ialah kebocoran dan dari saluran pipe yang aktif di rumah bengkalai yang meningkatkan kandungan air dalam tanah di kawasan Cerun berkenaan. Soalan saya ialah, adakah pihak kerajaan atau SPAN akan menyiasat hal ini dan mengambil tindakan undang-undang terhadap firma-firma yang secara langsung atau tidak langsung telah mengakibatkan tanah runtuh di Bukit Antarabangsa. Seperti yang diketahui umum, tanah runtuh ini telah mengkorbankan 5 rakyat Malaysia dan merosakkan harta benda yang dianggarkan berjuta-juta ringgit. Isu ketiga, Tuan Pengerusi, soalan ini berkait dengan butiran 09100, iaitu rancangan bekalan air negeri Selangor sebanyak 50 juta ringgit. Soalan saya ialah, adakah peruntukan ini akan disalurkan melalui Syabas atau apakah modus operandi yang akan diguna pakai oleh kementerian
untuk salurkan peruntukan ini kepada rakyat Selangor. Saya harap Yang Berhormat Menteri dapat memberi senarai yang lengkap mengenai semua projek yang akan dilancarkan oleh kementerian di Selangor. Soalan saya yang berikut berkait dengan butiran 010-300. Soalan saya ialah mengenai water conservation. Apakah strategi kementerian untuk menggalakkan rakyat negara ini untuk conserve water, air? Tambahan lagi, apakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan rainwater harvesting sebagai satu prioriti conservation air untuk tahun 2010? Akhirnya, saya harap Yang Berhormat Menteri dapat menjelaskan kandungan butiran 050-600, iaitu penswastaan bekalan air bersih yang menelan belanja sebanyak RM2 juta. Terima kasih.